saya akan menunjukkan satu video dokumentari mengenai kepelbagaian biogeografi di tempat saya. Di Sabah, terdapat banyak tempat yang mempunyai biogeografi, misalnya di Taman Kinabalu ataupun dikenali sebagai Taman Negara Kinabalu. Taman Kinabalu terletak di bahagian utara Pulau Borneo, iaitu sebuah taman yang tertua di negeri Sabah yang telah diwartakan pada tahun 1964. Taman Kinabalu dihiasi oleh Gunung Kinabalu yang seragam dengan ketinggian 4095.2 meter yang juga merupakan gunung tertinggi di antara puncak di Asia. Taman Kinabalu merupakan kawasan yang mempunyai ekologi mega dengan kepelbagaian habitat dari kawasan rendah tropika sehinggalah tumbuhan redneck pada aras tinggi. Ia telah dikelaskan sebagai pusat kepelbagaian tumbuhan Asia Tenggara dan amat kaya dengan contoh flora dari Himalaya, China dan juga Australia. Seperti yang dapat kita lihat di sekeliling dan sepanjang jalan dalam Taman Kinabalu ini, terdapat banyak pokok-pokok dan bunga-bungaan yang dijaga dengan baik dan rapi. Perkara ini bagi mengekalkan kehijauan semula jadi di taman tersebut. Tujuan taman-taman ini diwartakan adalah untuk mengekalkan keindahan alam dan melindungi flora dan fauna yang terdapat di dalamnya. Kawasan ini juga menjadi tapak peranginan semula jadi yang telah menjadi tumpuan pelancong dan juga pendaki gunung sama ada dari dalam negara ataupun luar negara. Keindahan alam, kekayaan flora dan fauna ini diiktiraf seluruh dunia dan telah diisytiharkan sebagai tapak warisan dunia oleh UNESCO. Di dalam Taman Kinabalu ini juga terdapat satu kebun, iaitu kebun botanikal. Kebun botani Gunung Kinabalu ini mempunyai keluasan lebih kurang 1.4 hektar yang mula diwujudkan pada tahun 1981 untuk tujuan penyelidikan dan pendidikan. Pada ketika itu, kebun botani ini menempatkan kira-kira 800 spesies meliputi tumbuhan yang tumbuh secara semula jadi dan tumbuhan yang ditanam. Ia mewakili jumlah anggaran lebih daripada 5.000 spesies tumbuh-tumbuhan di dalam Taman Kinabalu yang mempunyai keluasan sebanyak 753 km persegi. Taman Kinabalu ini sememangnya syurga kepada alam tumbuhan, kerana ia mempunyai banyak tumbuh-tumbuhan yang terdapat di sekeliling taman tersebut. Ini merupakan sungai atau nama tempatannya dikenali sebagai Bawang. Banyak sungai yang terdapat di Taman Kinabalu membentuk lurah dalam dan air terjun. Sungai-sungai kecil ini bertemu di hilir untuk membentuk beberapa sungai utama. Hutan tanah tinggi amat penting sebagai takungan semula jadi yang membekalkan air kepada penduduk di hilir sungai. Ini merupakan salah satu sungai kecil yang terdapat di dalam Taman Kinabalu. Seterusnya, kita juga akan dapat melihat pokok bulu di dalam kebun botanikal ini. Sebelah saya adalah pokok bambu ataupun nama Melayunya adalah pokok bulu. Bambu adalah satu tumbuhan yang sangat berguna. Masyarakat tradisi di Asia bergantung pada bambu untuk membuat rumah, jambatan, perkakas, alat-alat muzik serta perabot. Pokok bambu ini juga terdapat satu tumbuhan yang dikenali sebagai rebung. Rebung bambu adalah makanan yang digemari. Terdapat 6 spesies bambu di Kinabalu. Struktur pokok bulu adalah berongga seperti ini. Di bahagian tengah dan keratan rentas, berkas vesikulernya terletak bertaburan di seluruh batang. Seperti yang dapat kita lihat, garis ini
adalah struktur yang berongga. Apabila kita potong bambu ini ataupun bulu ini, struktur di dalamnya kelihatan agak berongga. Ini pula merupakan rebung ataupun pucuk bulu. Rebung digunakan sebagai sayur-sayuran dalam banyak hidangan di Asia. Rebung juga dijual dalam pelbagai bentuk yang diproses dan tersedia dalam bersih segar dan juga kering. Ini pula merupakan tumbuhan yang dikenali sebagai periuk kerak. Periuk kerak adalah sekumpulan tumbuhan maging dari genus Nepenthes. Kinabalu dengan 11 spesies dan banyak hybrid adalah pusat biodiversiti genus ini. Periuk kerak ini boleh ditemui sejauh Madagaskar hingga ke hujung Queensland di Australia dan juga di selatan China. Pokok periuk kerak biasanya tumbuh di tanah berasid, tidak subur dan kekurangan nitrogen. Pokok ini juga merupakan pokok yang memerangkap serangga dalam periuknya untuk membekalkan sebahagian dari nitrogen yang diperlukannya. Di Taman Kinabalu juga terdapat satu akar pokok yang besar dan menjalar hingga ke atas pokok seperti yang dapat kita lihat sekarang. Akar ini terdapat di kebanyakan pokok yang ditanam di taman tersebut. Ini merupakan jalan di sepanjang kebun botani tersebut. Dapat kita lihat dengan jelas bahawa kebun ini dikelilingi oleh pelbagai tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok yang bukan sahaja terdapat di kebun ini tetapi juga terdapat di sekeliling Taman Kinabalu ini. Ini pula merupakan senduduk gunung. Senduduk gunung adalah tumbuhan yang paling menyerlah di sekitar Kinabalu kerana gugusan bunganya yang berwarna merah jambu cerah. Senduduk gunung ini berbuah dan berbunga sepanjang tahun. Rasa buah senduduk gunung ini sedikit manis dan menjadi makanan kepada burung dan juga tupai yang terdapat di Taman Kinabalu ini.
merupakan pemandangan sepanjang perjalanan menuju ke tim pohon ataupun juga dikenali sebagai tempat para pendaki gunung berkumpul sebelum meneruskan perjalanan untuk mendaki Gunung Kinabalu. Di tepi jalan raya tersebut terdapat pokok-pokok yang besar dan juga pokok-pokok yang kecil. Selain itu, terdapat juga pokok-pokok bulu serta bunga-bungaan yang menghiasi jalan tersebut. Selain itu, longkang yang terdapat di Taman Kinabalu juga dibuat seperti ini, yaitu bertangga. Perkara ini untuk memastikan air hujan yang turun dapat mengalir dengan baik. Tujuan longkang ini dibina juga adalah untuk memastikan supaya tumbuh-tumbuhan dan pokok-pokok tidak musnah akibat daripada aliran air permukaan. Di sepanjang laluan pejalan kaki juga, pihak pengurusan Taman Kinabalu menanam pelbagai jenis pokok di sepanjang laluan tersebut. Perkara ini bagi mengelakkan tanah runtuh berlaku. Hal ini kerana pokok-pokok tersebut bertindak sebagai pencengkam tanah daripada runtuh akibat air hujan yang lebat. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih.